Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal corona ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban halala ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna shururahum waj'al shururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla wa Ala. Masih lagi kita bersama di dalam majlis pengajian menututi ilmu pengetahuan. Maka sama-samalah kita mengucap dan ingat kita kepada nikmat ya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Adalah kita syukur kepada Allah Jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'uh, yang beliau itu berikan fursah kepada kita, beri masa, tenaga, kekuatan, kesihatan, iman, Islam dan sebagainya daripada nikmat yang tidak terhingga. Maka marilah sama-sama kita pakak-pakak di dalam menututi ilmu pengetahuan, kerana dengan jalan ini sahajalah, iaitu jalan yang Allah Subhanahu wa taala meredai terhadap diri kita. Maka pada malam ni, iaitu pusingnya sebenarnya kita itu iaitu malam Ahad ni, hari Sabtu malam Ahad ni kebiasaan kita duk baca kitab Mustalahil Hadis. Akan tetapi majlis kita ni akan tukar sedikit suai, tukar sikit rupa cara, di dalam arti kata kita nak tukar letak sikit madah. Mana nak iklan di sini supaya pakak kita tu tahu
iaitu peminat-peminat kita dan ikhwah-ikhwah kita yang senantiasa ikuti bersama, iaitu hari Sabtu malam Ahad dan hari Ahad malam Isnin. Kita mesyuarat mari kata kita nak letaknya madah tafsir daripada surah Mukmin ataupun surah tu Ghafir. Maka senantiasa kita itu kena i'lan lah kepada saudara kita yang sama-sama duk ikuti. Dan malam hari Isnin, malam Selasa, dan hari Selasa malam Rabu kita akan mengaji mustalahil hadis daripada kitab hak sama tu lah. Dan hari Rabu malam Khamis, hari Khamis malam Jumaat kita akan mengaji muqarrar aqidah at-tauhid. Itu adalah sedikit daripada perkara yang amba ni nak menyampaikan kepada semua saudara-saudara yang senantiasa duk ikuti pengajian ruangan majlis ilmi kita. Maka tak melewatkan masa, mari sikitlah kita ambil Quran pun tak apa. Malam ni kita nak mengaji tadabbur isi kandungan Al-Quranul Karim. Iaitu isi kandungan Al-Quranul Karim malam ni insya-Allah taala. Maka kita telah telah mentafsir giddah lah daripada 2 kali perjumpaan dah kita tafsir tu, iaitu surah tu Ghafir ni ia ada semua 85 ayat semua. Kalau nak susunnya surah iaitu dia surah yang ke-40. Dia yang ke-40. Maka kita tafsir giddah lah ayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Malam ni kita nak mari tengok sedikit setelah daripada Allah Subhanahu wa taala royak dan cerita supaya nak orang beriman itu tahu daripada sifat-sifat orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur, orang-orang yang degil, orang yang takabur dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah mereka itu meletakkan diri kita, ambil sikap pendirian dia tadi itu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu membantahkan ayat-ayat Allah Jalla wa Ala apabila ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada dia. Apabila ayat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada dia, yang disampaikan kepada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu membantahkan dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cerita di dalam Al-Quran, iaitu daripada ayat yang ke-4, yang ke-5 dan seterusnya. Maka hari ni iaitu malam ni Allah Taala nak royak pada kita pula, iaitu sifat-sifat malaikat-malaikat yang memikulkan arasy. Sifat malaikat yang memikulkan arasy, senantiasa malaikat itu duduk berdoa kepada orang-orang yang beriman dan minta ampun kepada orang-orang yang beriman, serta dalam itu juga dia memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok daripada ayat yang ke-7. Ambillah Al-Quranul Karim, mari kita tengok. Sama-sama kita tadabbur akan isi kandungan ayat Al-Quran malam ni insya-Allah taala. Mari kita tengok sama-sama kita pakat tadabbur ayat Al-Quranul Karim pada malam ni. Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu
Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Ayat ni adab sakut paut rapat dengan hidupan orang-orang yang beriman. Kerana doa para malaikat ni, kita tahu dah, kata malaikat ni dia itu suci daripada dosa, suci daripada kesilapan dia dengan Allahu Jalla wa'ala. Dia itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah, mereka itu para malaikat tak silap dengan Tuhan, tak lawai Allah Subhanahu wa ta'ala seperti jenis manusia dan jenis jin, tidak. La ya'sunallaha ma amarahum, dia tak langgar, dia tunai apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh. Dan dia itu yaf'aluna ma yu'marun, dia buat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada dia, dia buat. Itu adalah sifat para malaikat. Maka Allah Ta'ala ni menjadikan arash. Arash ni ada di mana? Ada atas pada sekalian langit yang 7 ni. Atas daripada langit yang 7, lepas daripada tu ada kursi, lepas daripada tu ada arsyur rahman, ada arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Arash ni salah satu makhluk yang Allah Ta'ala jadi besar sekali daripada segala-gala makhluk yang lain. Tidak terbanding, tidak boleh kita nak sakat besarnya arsyur rahman. Maka itu adalah pegangan orang yang beriman. Kata arash itu satu makhluk daripada makhluk Allahu Jalla wa'ala. Kemudian Allah Ta'ala royak di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan jadikan arash dan Tuhan jadikan para malaikat yang khusus, yang tertentu memikulnya arash di atas bahu-bahu mereka. Maka malaikat yang memikulkan arsyur rahman di atas bahu-bahu mereka, apakah kaitan malaikat itu dengan seseorang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari kemudian dan rukun iman yang 6? Kaitan macam mana? Ini Rusia yang bagaimanakah kita nak calonkan diri kita supaya boleh masuk duduk di dalam bonus keistimewaan yang Allah Ta'ala nak bagi melalui hamalatul arsh, melalui malaikat-malaikat yang memikulkan arsh. Nah, kita pergi satu persatu. Itu adalah kepala cerita, kepala maudhu' yang kita akan masuk bicara bagaimanakah alim ulama kita memberikan akan pengertian dan memberikan huraian macam mana. Alladzina, mereka, siapakah mereka ni? Katanya alim ulama di sini di kalangan ahli tafsir, salah satu daripadanya iaitu Muqatil bin Sulaiman, salah seorang daripada pentafsir yang masyhur yang diterimakan oleh alim ulama kita tentang pentafsiran dia. Mereka yakni alladzina, mereka pia yahmiluna al-arsh, makna malaikat yang menanggung mereka itu. Yang menanggung makna katakan yang menanggung arash, yang menanggungkan arash, makna memikulkan arash, memikulkan arash bagi duduk di atas bahu dia. Alladzina yahmiluna al-arsha ini katanya Muqatil, mereka ini adalah awal-awal mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi, makna makhluk yang awal-awal yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi daripada kalangan malaikat. Makna kata malaikat tu dia ada yang Allah Ta'ala menjadikan awal-awal
Mana kata ada permulaan yang dulu daripada yang lain. Salah satu daripada ahli tafsir riwayat kepada kita kata, malaikat yang awal iaitu malaikat yang memikulkan arsyur rahman. Malaikat yang memikulkan arsyur rahman, yang memikulkan arash bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata waman haulahu, dan mereka yang sekelilingnya. Mereka yang sekeliling. Makna kata hak dok pikul arash itu suku, dan yang dok sekelilingi arash itu suku daripada kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Katanya alim ulama kita daripada ahli tafsir, ia kata kalaulah makhluk yang banyak sekali nak adu dengan hak lain tak boleh, yang manusia itu boleh tengok dengan mata kepala lagi banyak lebih pada ikan tidak ada. Karena beranak sekali-kali itu beribu-ribu, beratus-ratus ribu, sampai ke juta pun ada. Makna kata banyaknya ikan itu. Akan tetapi satu makhluk yang manusia itu tak nampak, yang manusia itu nak pergi tak boleh dengan akal fikiran, kena dengar khabar daripada Allah Ta'ala dan Rasul, iaitu para malaikat. Para malaikat yang Nabi SAW sabda dalam hadis yang sahih daripadanya, iaitu Allah Ta'ala khuliqatil malaikatu min nur. Allah Ta'ala menjadikan malaikat itu daripada cahaya. Bagaimana Allah Ta'ala berjadi, Tuhan tak ada rakyat. Tapi Tuhan rakyat kata, jenis malaikat ni aku berjadi daripada cahaya. Maka kita wajib beriman, kerana kita orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Tiap-tiap khabaran daripada Allah Ta'ala dan Rasul, maka wajib kita itu beriman dengannya. Wajib kita beriman dengannya. Baik. Dia kata, Allah Ta'ala ni riwayat kata, allazina yahmiluna al-arsha, malaikat-malaikat yang memikulkan mereka itu akan arash, wa man haulahu, dan mereka, man di sini kena kepada malaikat sejenis lagi. Bukan malaikat hadap pikul arash itu, bukan. Malaikat satu jenis ni, haulahu, sekeliling. Hu tu klik pada mana? Iaitu klik pada arsyur rahman. Malaikat yang sekeliling arash Allah Subhanahu wa ta'ala itu, khija yang gapa? Khija malaikat-malaikat yang adanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memikulkan akan arsyur rahman itu, khija yang gapa? Khija dia tak lain tak bukan, iaitu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Apa makna yusabbihun? Yakni mereka ini menyuci akan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak ada kekurangan. Dan malaikat itu puji pula, kata Allah Ta'ala itu tak ada kekurangan. Makna puji betul dengan hakikah. Terkadang orang kita puji tapi orang itu bukan lagu tu. Itu sama-sama makhluk, sebab makhluk ni ya tidak ada kesempurnaan dengan cara 100%. Ya ada kekurangan, akan tetapi Allahu Jalla Sya'nuhu wa taqaddasat asma'uh, dia itu adalah suci pada hakikah. Maka malaikat ini khija dia yusabbihuna bihamdi rabbihim, iaitu apa? Yusabbihun, mereka ni orang panggil kata dia tu senantiasa duk menyuci akan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kekurangan. Itu khija dia. Kemudian rupa dia tu macam mana? Rupa dia mana, sifat dia kita tak kuasa nak tengok sebab perkara yang ghaibiyah, perkara yang ghaib. Maka kita kena tupainya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW nak rakyat kata sifat malaikat. Sifat malaikat yang memikulkan arsyur rahman, sifat yang macam mana? Mengeluarkan oleh Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala di dalam sunannya, iaitu hadislah daripada Jabir. Daripada siapa? Daripada Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Jabir royak kata Nabi SAW, dia sebeda. Sebeda kata kerana udhina li. Udhina. Makna hatta Rasulullah, sehingga Nabi SAW kena tunggu izin. Izin daripada siapa? Izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Nabi SAW nak khabar tentang hak Tuhan, hak makhluk Tuhan, hak agama Tuhan, pasti kena dapat izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udhina li, diizinkan bagi aku, diberikan fursah, berikan peluang bagi aku, berikan izinan kepada aku, berikan keredaan kepada aku, an uhadditha, bahawa aku ni nak cakap, nak royak, an malak. Malak ni daripada malaikat, minal malaikatillah, daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Min hamalatil arsh, daripada malaikat yang menanggungkan arsyur rahman. Setara mana malaikat yang ada kait terapak setara lagi jawab kerja tadi itu pedah bagi klik kita orang mukmin ni, sifat yang macam mana? Sifat ni hadis sahih, bukan dongeng-dongeng dak. Nampak tu dah hadis yang warid yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan ma baina syahmatil udhunihi ila atiqatihi ini masiratun 700. Makna kata ambil di kuping telinga dia sehingga bau sini. Si bau ni dia jarak dia ni, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 700 perjalanan jauh. Makna kata perjalanan tu 700 tahun. Katanya alim ulama di sini nak oyak kata perjalanannya sederhana. Orang Arab dulu perjalanannya sederhana. Akan tetapi setengah ulama hak muasir, ulama hak sekarang lah ni tetap masa 700 tahun. Walaupun nak pergi ngacar ruat, nak pergi ngapo apa kata gilah, tetap 700 tahun. So umpama mana? So umpama kata kalulah kita musafir dulu, diletakkan sakat oleh ulama setengah kata 82 kilo lebih, barulah kita boleh qasas maya. Nampak tak tu, boleh kita jamak, boleh kita qasas maya. Walaupun dulu tu berjalan naik kaki, berjalan naik kuda, naik unta, naik gapo, akan tetapi kalau sekarang naik kereta api ke, naik gapo ke, ada ikon, ada air, ada gapo pun tak ada apa. Hukum tu tetap jadi hukum tu. Nampak tu tak? Allah Subhanahu wa ta'ala khabar kepada Nabi SAW royakkan kepada kita 700 tahun. No royak tu besar tu Nampak tu tak? Gagah tu Satu riwayat hadis ni yang dikatakan oleh Imam Ibn Kathir isnaduhu jayyid. Mana kata hadis ni boleh kita ambil. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam Fathil Bari, dia kata isnaduhu ala syarti Muslim. Makna kata sanad dia, isnaduhu ala syarti sahih. Sanad dia di atas syarat hak sahih. Mana hadis sahih. Makna kata tak ada kena syak dah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak sungguh wajib boleh kita tu ambil berpegang. Royak terbesarnya malaikat ni. Pas Nabi duk royak ni, gapo boleh kita? Nanti tengok gapo hak nak boleh kita daripada sifat malaikat hak Nabi royak tu gagah begitu lalu tu. Kata setengah daripada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaki dia nunduk patak boming, kepala dia nusuk. Mana kata di atas atas pada 7 lapis langit nu lagi, atas pada kursi nu lagi. Nak ayat kata nak tergambar, nak winapak kata gagahnya dia, iaitu malaikatu hamalatul arsh, malaikat yang menanggungkan arsyur rahman. Baik, itu adalah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia malaikat hadap menanggungkan arsyur rahman tadi itu, sifat begitu lalu tu. Waman haulahu, dan malaikat-malaikat yang duduk sekeliling arash. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada royak sini. Kata setara mana tuai dia, sifat dia tu macam mana. Man haulahu. Mereka yang duduk sekeliling arash tadi itu. Lagu mana mereka itu? Klik pada masalah tadi, yakni yusabbihun. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Tu. Sifat dia ni sifat malaikat. Sifat malaikat ni iaitu satu sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala redha dan setuju, dan dia itu
mau nak wi kebaikan kepada orang juga. Bukan mana dia baik sekadar diri dia, bahkan perbuatan dia itu lipah gi kepada hamba-hamba yang beriman di kalangan manusia. Nak ayat kata gapo sini? Nak ayat kata malaikat duk tanggungnya, duk pikulnya Arsyur Rahman itu nak saing dengan orang beriman. Nak gapo? Nak bersaing dengan orang yang beriman. Ya Allah, pas kita rasa nak saing dengan malaikat yang beriman ini, hamai kita nak tengok nak saing lagu mana. Ini ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala duk royak di dalam Quran kata, jangan lupa nah kita hidup dunia ni jangan lupa saing dengan mereka ini. Pia hamalatur arsh. Hak kuat, hak besar tadi itu. Katanya Muqatil Ibnu Sulaiman, dia kata yusabbihuna bihamdi rabbihim, yakni mereka itu senantiasa sebut akan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan itu suruh. Dengan urusan hak Tuhan suruh. Makna kata Tuhan itu suruh menyebut, suruh menyuci akan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tak ada apa. Menyuci akan Allah Subhanahu wa taala. Menyuci akan Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihun. Sebab tu kalimah tasbih tadi itu kita membersihkan akan Allah Subhanahu wa taala ini perkara yang nak menambahkan kebaikan kepada kita. Satu makhluk namanya malaikat Allah Ta'ala yang menanggungkan arash, Tuhan royak atau kerja dia siapa kaya boleh kerja tinggi begitu lalu tu yang Tuhan pilih. Sebab apa? Sebab sifat dia senantiasa duk tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana tasbih tu guru? Subhanallah. Subhanallah tu. Dua patah tu makna kata kerja malaikat yang Allah Ta'ala itu duk royak kata sifat dia aku pilih mereka ini ni gini. Maka kita nawi kita ni lebih di sisi Allah Ta'ala, dan apabila kita lebih di sisi Allah, lebihlah di sisi makhluk. Lagu mana? Banyakkan tasbih, kita menyuci akan Allah Subhanahu wa taala. Menyuci akan Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka itu senantiasa duk tasbih, yusabbihuna bihamdi. Yusabbihun, mereka itu apa nama? Yakni yusabbih. Yusabbih ni katakan nazak ni. Yakni mereka itu yusabbihun. Mentasbih mereka itu bihamdi rabbihim. Dengan memuji Tuhan-Tuhan mereka. Memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Rabbihim, yakni Tuhan bagi dia. Yakni Tuhan bagi malaikat hamalatul arsh, dan wa man haulahu, malaikat yang duk sekelilingi arash, Arsyur Rahman. Itu maknanya. Kemudian wa yu'minuna bihi. Ni dua sifat ni. Nak lebih seseorang manusia ataupun makhluk mana-mana, kalau nak lebih ya tiga. Yang pertama malaikat. Ni. Yang kedua jin. Yang ketiga manusia. Ni tiga jenis. Jenis manusia, jenis jin, jenis malaikat. Maka Tuhan ini nak jin dan malaikat dan manusia itu tengok contoh tauladan satu makhluk yang mulia dinamakan malaikat ni sifat ia lagu mana. Sebab tu Tuhan pilih puak dia ni memikulkan Arsyur Rahman dan kerja hak besar. Kerja hak besar, kerja yang agung, kerja yang tinggi, kerja yang lebih. Apa? Sifat yang macam mana? Nawi manusia dan jin ni ikut jalan ni mereka itu supaya jadi berjaya supaya mereka itu. Tu Tuhan ajar kita. Yang pertama, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ya tasbih, menyuci akan Allah Subhanahu wa taala Tuhan bagi mereka. Kita kena rasa megah. Berasa kata mulia, kita ada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Rabb di sini mana yang dok mengatur, yang dok rezeki, yang dok beri, yang dok segala-gala benda hak kita dapat tadi itu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat gapo apa kita boleh malaikat daripada siapa? Daripada Allah Jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'uh. Maka bagaimanakah kita sebagai orang yang beriman
Naknya, nak buat lagu mana? Kita sebagai manusia ni nak buat lebih sebagaimana para malaikat itu lebih. Nak buat macam mana? Pasti kita kena ambil cara ya Allah Ta'ala rakyat kata malaikat ni boleh lebih kerana ya buat menggani. Kalau bahasa kita kan ambil cara mana? Sebab gapo jadi nego dia naik target mengaji dia jadi ke depan, hidup dia jadi mewah. Ya ada cara lagu mana? Nak tak cara? Nak. Siapa tak ada nak cara hak nak buat jadi diri tu berjaya? Pakat nak belaka. Mana cara ni? Benar ni ada tetapi terkadang kita tak tak pandai nak guna. Tak guna nak guna di mana? Nah, yusabbihuna bihamdi rabbihim lagi wa yu'minuna bihi. Allahu akbar. Wa yu'minuna bihi. Sebab gapokah alim ulama kita cuba kita tengok. Dia tak kata allazina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihun. Dia tak kata allazina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yu'minuna bihi wa yusabbihuna bihamdi rabbihim. Tak kata dah tu. Dia kata allazina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Mentakhirkan iman balik belakang. Mentakhirkan iman balik belakang. Tak iman sebenarnya iman kena ada depan tapi tak balik belakang. Kerana nak royak kata para malaikat ni senantiasa dah kata diri dia tadi itu sebagai orang yang beriman dah yang pertama. Yang kedua, iman di sini nak royak kata dia itu tasbih itu adalah lebih dan tinggi pangkat. Seperti kalau dalam urusan dunia, urusan manusia ni mana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mendahului suruh dengan baik, tegah daripada jahat, wa tu'minuna billah, dan beriman mereka itu dengan Allah. Allah kata nak akaknya makanah pangkat tasbih itu tingginya darajat kalulah mereka sebagai orang yang beriman ambil dia tu buat guna. Nampak tu tak? Tak ada jadi pelik gapalah Tuhan takhirkan wa yu'minuna bihi dari belakang tak ada gapo. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mentakdimkan suruh dengan molek, tegah dengan jahat, kemudian beriman dengan Allah. Sepatutnya beriman dengan Allah Ta'ala dulu, kemudian wakrinya suruh dengan baik, lari benda jahat. Akan tetapi apabila mari rupa lagu ni di dalam Al-Quranul Karim, nak royak kata pekerja itu sangat tinggi sangat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggi. Siapa dia buat amal dengan hak tinggi ni akan tinggilah, akan lebih lah, akan jadi mulia lah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila mulianya, bersihnya, akaknya pangkat di sisi Tuhan, di sisi manusia jadi kabul. Apa makna kabul? Makna diterimakan, dihormati, diagungkan. Walaupun kita tak ada berasa gana, jangan dok berasa kita ni. Kita jangan dok berasa, sebab Tuhan kata fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqah. Jangan dok berasa kita nak membersihkan diri kita, berasa kata kita lebih pada orang. Jangan berada benda tu. Tuhan yang tahu kata kita ni takwa setara mana. Allah Jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'uh yang berikan makanah, pangkatkan kepada kita. Jangan kita akid diri. Tak boleh. Sebab tu datang pada hadis yang sahih daripada baginda Nabi SAW, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa dia tawadha' kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan akan akak dia. Akak lagu mana? Kerana dia itu tak rasa gana-gana hati dia. Orang apabila tak berasa kata alim, hak tu hak alim sungguh. Kita tahu lagu mana? Tengok cakap dia, tengok pada gaya dia gapo, tapi tu tak ada berasa kata alim. Tu. Supaya orang kaya tak berasa kata kaya, hak tu hak kaya sungguh. Ya gitu. Nampak tu dah? Hak nak menunjuk berapa nama tu, hak tu. Itu bukan. Nampak tu tak? Tu. Baik. Kemudian ni sifat hamalatul arsh.
Sifat apa? Sifat hamalatul arsh. Ada banyak mana hamalatul arsh ni? Kerja dia kita tahu dah. Kata dia kerja dengan tasbih dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna beriman dengan Allah? Apa makna beriman dengan Allah? Katanya Muqatil bin Sulaiman, salah satu daripada tokoh ulama mufassir. Hingga Imam Syafi'i kata, Muqatil ni kalau orang nak tafsir ayalun ilaih, mana kata kena kembali klik pada dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala so kembali klik pada dia. Nak ayat tadi yang ni hebat ah. Nampak tu tak? Ha, baik. Wa yu'minuna bihi, kata dia ayusaddiquna billahi azza wa jal bi annahu wahidun la syarikalah. Ingat makna? Makna kata yu'minuna bihi dalam ayat ni makna macam mana? Katanya Muqatil bin Sulaiman, yakni membenarkan malaikat itu akan Allahu Jalla wa Ala dengan bahwasanya Allah Ta'ala itu tunggal, tidak ada menyengutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada menyengutu. Tidak ada menyengutu makna tidak ada kongsi. Allah Ta'ala itu tidak ada kongsi sama sekali. Sama ada pada zat Allah Ta'ala tak ada kongsi. Sama ada pada perbuatan Tuhan tak ada kongsi. Sama ada masalah ibadat kepada Allah tidak ada kongsi. Sama ada rububiyah, mana kata retahan Allah, belaan Allah, rezeki Allah, tak ada kongsi. Itu tak? Pada hakikat tu begitu. Tu makna kata bi annahu wahidun la syarikalah, tidak ada menyengutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah daripada tu Allah Subhanahu wa ta'ala kata alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Hani lepas daripada ni nak ayat kata sifat malaikat hak mulia tadi, hak gagah tadi, hak dekat dengan apa nama Arsyur Rahman, duk pikul Arsyur Rahman, lebih tidak ada dah daripada hak mana-mana. Dia nak saing kita gana. Dia nak saing dengan orang yang beriman ni macam mana? Ni. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Allahu akbar. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Belum daripada kita nak tengok wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mai kita tengok sikit soalan orang tanya kita. Berapakah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang duk memikulkan Arsyur Rahman? Berapakah daripada malaikat tu? Nak kata berapa orang, bahasa orang kecek. Banyak mana malaikat tu duk memikulkan akan Arsyur Rahman? Banyak mana? Katanya Al-Imam apa nama ni, Imam Harun ibnu Ri'ab, salah seorang daripada tokoh alim ulama di kalangan atas nu lah, di kalangan tabi'in nu, dia kata malaikat yang memikulkan Arsyur Rahman ada semuanya 4. Ada 4. Kemudian apabila hari kiamat esok, Allah Ta'ala menjadikan 8 malaikat. Setengah ulama kata sekarang lah ni pun 8 juga. Daripada kalangan malaikat 8 juga. 8 orang di kalangan malaikat yang menanggungkan tabahu mereka, iaitu apa? Arsyur Rahman. Katanya Harun ibn Ri'ab ni dia kata 4 daripada kalangan malaikat ni dia dak memikulkan Arsyur Rahman. Dia katakan ni doa para malaikat. Nak ambil buat amal pun tak apa. Doa para malaikat yang mulia, yang ada pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan subhanaka Allahumma wa bihamdika lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmik. Hak mula-mula 4 kalangan malaikat hak mula-mula yang menanggungkan Arsyur Rahman kata gini, subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, wahai Tuhan, wa bihamdika, dengan puji, mana aku pujilah dengan pujian engkau, lakal hamdu, bagi engkau itu pujian, ala hilmika, di atas lemah lembutnya engkau, ba'da ilmik,
Selepas daripada mung tu tahu. Apakah alim ulama tafsir sini makna kata Tuhan ni tak gaduh nak ambil salah apabila hamba itu silap dengan dia. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari katakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku mendahului seksa aku, marah aku. Nak rakyat kepada umat, nak rakyat katakan Allah Subhanahu wa taala itulah dia. Dalam ayat lain Tuhan kata walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau Tuhan tu nak buat kira, kalau kita terjemah bahasa kita agak nak ambil buat kira dengan kezaliman hamba ni, tidak tinggal atas muka bumi ni walaupun seorang. Akan tetapi walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah Taala kata, "Wi tempoh kepada dia, biar duduklah. Tak apa. Hang apa Tuhan boleh buat lagu tu? Kerana Tuhan itu bersifat dengan lemah lembut, halim. Walaupun Tuhan itu tahu. Sebab tu katanya alim ulama kata Allah ni yumhil wala yuhmil. Allah Ta'ala wi tempoh, wi masa, wi peluang, wi gapo, tapi Tuhan tak lupa. Makna bukan Tuhan menghampakan, tak bukan lagu tu. Tengok kata kita ni setara mana. Selama mana manusia itu senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tak akan berlaku benda yang Allah Ta'ala murka dengan cara sekelip mata, tak berlaku. Sebab tu istighfar di mulut, tasbih di mulut, jangan berhenti. Itu satu kumpulan daripada kalangan malaikat Allah Subhanahu wa taala empat lagi katakan arba'atun minhum yaqulun lagi subhanaka Allahumma wa bihamdika lakal hamdu ala afwika ba'da qudratik. Ya tukar sikit. Maha suci engkau wahai Allah, dengan kemuliaan-Mu, dengan pujian bagi Mu tu. Nah, bagi Mu tu sekalian puji. Ala afwika, apa mana afwika? Tuhan tak mau nak ambil salah. Ba'da qudratik, selepas daripada Mu tu kuasa. Tuhan kuasa. Allah Ta'ala kuasa nak buat lagu mana dengan hamba yang zalim ni, Tuhan kuasa. Tapi Tuhan wi maaf. Afwika. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Afwa makna kan? Tak ambil salah mula. Kalau maghfirah, Tuhan ambil salah, kamar dia Tuhan wi maaf. Lebihnya afu di atas maghfirah. Sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha, dia tanyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ni aku ni ditaufikkan malam Lailatul Qadr, aku nak berdoa dengan doa gapo ya Rasulullah? Nabi taquli Allahumma innaka afun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Mung suka kepada wi maaflah kepada aku. Nah, beri maaflah pada aku, tak sambil salah mula. Nampak tak? Tak ada nak tulis lagi lah. Kalau maghfirah ni Tuhan tulis dah. Jama dia sapu. Ada lagi bekas. Nampak tak? Hak ni tak ada ambil salah mula. Sebab tu malaikat yang kedua daripada hadap memikulkan Arsyur Rahman ini, dia kata subhanaka Allahumma wa bihamdika lakal hamdu ala afwika ba'da qudratik. Mengkuasa, akan tetapi mu nak maaf. Ni nak ayat kata kita kena pandai puji Tuhan. Kita kena pandai pujuk Tuhan. Sebab itulah kita apabila kita tengok kepada orang pandai ni, pandai bercakap ni, kalau anak pandai bercakap dengan berapa habis kocak. Kalau anak murid pandai bercakap, pandai ambil hati tok guru dengan perkataan, habis ilmu yang bagi belakang. Kalau tokai kita kerja, orang panggil kata orang atas, kita kerja sekali dengan dia. Kalaulah kita pandai bercakap, pandai layan dia dengan lidah bercakap pai kita, jauhi belakang. Tapi syarat hati dengan mulut tadi itu kena pergi sekali. Tak mau hak mana? Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Kata dengan mulut manis sini, tapi bak hati dak. Ni tak leh. Islam tak ada nahjalah tu. Nampak tu tak? Maka orang kita ni kena dok lagu tu. Itu apa panggil doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ni anak. Ya nak saing dengan kita, ya lebih, ya mulia, ya adanya apa pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ini senantiasa, mari dengan fi'il mudhari' mana senantiasa duk istighfar bagi mereka yang beriman. Bagi manusia yang beriman, tu katanya ahli tafsir. Piyakah lilladzina amanu ni? Katanya Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ni salah seorang daripada tokoh ulama tabi'in yang dia ini sealim-alim orang pada zaman itu dalam masalah mentafsirkan akan Al-Quranul Karim. Dibunuhkan oleh Safah daripada khalifah zaman itu. Ulama kena bunuh. Kenapa? Zalim. Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi bunuh dia. Lepas daripada bunuh Sa'id ibn Jubair ni siapa katanya ahli sejarah tak boleh nak duduk panah pedih. Panah pedih tak tahu bergaduh gini sepematin hatu. Setengah ulama kata boleh jadi kena doa ke lagu mana wallahu alam. Ni makna kata tokoh ulama tabi'in hak hebat lah ni. Dia tafsirkan mana? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Piya lilladzina amanu ni? Siapa? Yakni li ahli la ilaha illallah. Yakni ahli la ilaha illallah. Mereka yang mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap di bibir mulut saja tak. Mengucap serta faham akan isi kandungi yang kita mengucap la ilaha illallah. Sebab itulah Nabi SAW dia kata, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhal jannah. Siapa dia sebut di lidah akan lafaz la ilaha illallah serta ikhlas molek di hati. Ikhlas ni sebab apa boleh ikhlas? Kerana ia faham, ia reti, ia tahu, mempunyai ilmu pengetahuan, betul molek dengan kehendak hak Tuhan dan Rasul, dakhalal jannah. Orang lagu ni akan boleh masuk syurga. Maka orang pasal tu, orang macam tu, malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memikulkan Arsyur Rahman ini, dia kata ia minta ampunkan bagi mereka yang beriman umpama tu. Sebab tu hakik benar molek kita, bersih molek kita, kata kita ni orang beriman sungguh tidak. Kalau kita orang beriman sungguh, jelas molek la ilaha illallah kita, kena molek dengan hatu hendak Rasul nak, malaikat yang memikulkan Arsyur Rahman minta ampun kita, tolong istighfar bagi kita. Lebih daripada hak mana-mana. Lebih daripada hak mana-mana. Bila sekarang lah ni lagi akan datang sehingga habis manusia. Manusia yang beriman terus gitu. Allahu Akbar. Ini ayat terrahmat Tuhan kepada kita, tapi kita terkadang tak tahu. Apa tak tahu? Kerana tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tu ayat kata, kita faham, jadi jelas. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka ahlu la ilaha illallah. Katanya Mutarrif bin Abdullah bin Sakhir As-Sikhir, dia ni salah seorang daripada tokoh ulama tafsir, dia katakan, aku dapati sebersih-bersih hamba Allah Ta'ala kepada manusia ni iaitu para malaikat. Tak ada dah orang nak hati molek, nak bersih, kalau bahasa saya kata nak cincai dengan kita lebih pada malaikat, tak ada. Orang yang mana kata makhluk yang nak membersihkan hati, yang hendak baik dengan kita, nak lebih pada malaikat. Mutarrif bin Abdullah ni kata tak ada dah. Dia tokoh faqih tabi'in belakang. Tak ada. Dan aku tak dapati kata sejahat-jahat niat terhadap manusia anak Adam ni nak lebih daripada syaitan dan iblis, tak ada lah. Hak tu. Kemudian nak kita gapo daripada perkataan
Imam At-Tabari bawa data dalam tafsir dia akan ini pendapat ni, akan ini perkataan ni. Buat apa? Kerana nak kita tahu kata kita nak saing dengan dia. Kita sebagai manusia ni nak saing dengan siapa? Nak duk kaki belah mana? Kalau kita saing dengan para-para malaikat lagu ni, mana kata kita duk di dalam agama kita, betul molek dengan ajaran Allah Jalla wa Ala, tahqiqkan, benarkan, bersihkan molek la ilaha illallah kita, malaikat haduk mentanggungkan arsyur rahman di atas bau dia tu, minta ampun bagi kita. Minta ampun bagi kita. Ni adalah iman kita dengan perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar dan Allah Taala royak di dalam Al-Quran. Ni iman yang sebenar, yang bersih. Dan kita itu kalau sebelah lagi, kita nak jauh lagu mana daripada syaitan ke apa nama, itu di atas kita. Di atas kita yang nak meletakkan diri kita tu di mana. Baik. Itu makna kata wa yastaghfiruna lillazina amanu. Berkatanya Sufyan Ibn Uyainah, salah seorang daripada guru Imam Syafi'i, dia kata kepada anak murid dia nama Yahya Ibn Umar Ibn Shaddad At-Taimi. Salah seorang daripada anak murid dia. Sufyan Ibn Uyainah ni tok guru besar bagi Imam Syafi'i masa duduk di Makkah Al-Mukarramah. Yahya ni satu hari ni dia duk berasa sebab dalam hati. Kenapa? Kerana orang di tepi-tepi dia ni apabila dia susah dalam hati, jangan kata nak wi hak mana-mana. Nak wi semangat hati pun tak ada. Bahasa Persia kata kam langcai ke mimi ti cahai. Cak kamput tak ada. Perkataan yang molek. Nabi SAW kata kalimatut tayyibah sadaqah. Makna kata kalimah yang baik tubik daripada mulut kita ni sedekah. Tak ada juga. Bila ni? Zaman Sufyan Ibn Uyainah. Fama balu Nabi zamanina. Bagaimanakah dengan masa kita? Ya Allah. Masa kita ni macam mana? Apabila ada susah hati, ada serabut, ada gapo, kita apabila nak turun pergi carinya perkataan-perkataan yang jadi penawarkan hati kita, tak didapati. Ni zaman Sufyan Ibn Uyainah. Bukan zaman kita. Orang korang yang pertama, korang yang kedua, korang yang ketiga tu, ke atas tu. Lalu Sufyan ni nak ayat kata, orang yang manusia nak, iaitu apa nama? Semulia-mulia orang, iaitu semenafaat orang kepada orang. Itu makna mulia. Kita nak menjadikan diri kita orang mulia, pasti kita kena menjadikan diri kita menafaat bagi orang. Menafaat mula-mula dengan apa? Kata tak ada mengejek, tak ada mengajuk, tak adanya apa nama jijak tambah, tak ada apa nama kecek jadi kos rabut tambah. Setengah-setengah wallahu bihi alim. Allah Taala lah yang tahu. Allah Taala yang tahu. Mana kecek ya Allah. Lalu Sufyan Ibn Uyainah kata, Yahya bin Umar Shaddad Ibn Shaddad, abshir, ada gembira lah, mu gembira rasa serabut fa innaka ala khair, mung ni di atas kebaikan, mung atas kebaikan. Tengok cakap yang penawar tubik masuk di dalam hati seorang yang duk luka, yang duk serabut, yang duk lemah. Lah mana? Hari ni harga manusia bukan duk di kepandaian, kebolehan dak. Harga manusia duk dikata kita tu demo tu budak dia. Duk dalam likongnya siapa, bawah naungnya siapa. Itu hak apa yang kata mata kaca hak sekarang. Tak ada tilik kepada kebolehan, kecidikan, kepandaian, tak ada. Tilik mana? Ya budak siapa? Jauh di antara neraca Islam
dengan neraca orang Islam yang dok bawa cara memikir bukan Islam. Yahya, mari tanya Sufyan Ibn Uyainah. Ibn Uyainah ni orang ada Allah, ada Rasul, ada hari akhirat. Tahu kata apabila saudara itu adanya kesusahan, nak kecek lagu mana supaya jadi sedekah bagi diri dia. Tak ada kira tahu ni budak pia, budak apa tak. Nampak tu tak? Lalu dia kata, fa innaka ala khair, mung di atas kebaikan wahai Yahya, tak sabar. Tadri man da'alak, mu tahu ke tak kata pia doa kamu sekarang? Tengok. Mu tahu ke tak kata siapa doa kamu sekarang? Ni. Qala, katanya Yahya, wa man da'ali, siapa nak berdoa kepada aku? Pia lagi nak berdoa kepada aku, hai tok guru. Aku pergi situ pun dia mau mengejek, aku di sini pun dia mau mengajuk, aku pergi sini pun dia mau tak tahu. Pia nak berdoa ke aku? Salah kita. Qala, maka katanya Sufyan Ibn Uyainah, da'a laka hamalatul arsh, berdoa bagi engkau itu siapa? Iaitu yang memikulkan arsyur Rahman. Lalu Yahya kejut. Siapa Tok Guru? Malaikat yang memikulkan arsyur Rahman berdoa pada aku. Siapa? Lalu Yahya kata, ya. Mu dengar tak ada salah dah. Mu dengar tak ada silap, tak ada salah dah. Tidak silap, tidak salah dah. Lalu Yahya, Sufyan Ibn Uyainah baca ayat kata, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Kama dia mari doa Rabbana. Tu dia. Ayat kata, kita ni sebagai orang yang beriman, apabila kita reti molek masalah agama, kita tak kena duk cari moga yang nak jadi bahan, sedangkan bahan duduk di atas ilmu pengetahuan hak kita nak duduk dah pandai hak tu. Tu dia. Baik, kalau gitu mari tengok yang minta ampunkan kepada kita dah lillazina amanu tu. Nah, wa yastaghfiruna lillazina amanu, kamari doa pula minta ampun dah kita, tambah doa pula kepada kita. Dua, tambah doa pula kepada kita. Ya Allah, lagu mana doa pada kita? Tengok, Rabbana wasi'ta kulla syai'in ilman wa Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, ni doa. Sebab tu katanya alim ulama daripada kalangan ahli tafsir banyak, dia kata inilah muqaddimah kita nak doa kepada Tuhan. Ambil doa malaikat, pergi doa dengan Tuhan. Ini laba kita ngaji Quran. Nampak tu tak? Ada dalam Quran ni fi hudan wa nur, ada petunjuk, ada cahaya, ada cara mikir, adanya pegangan yang betul, adanya cara kemajuan, adanya segala-gala. Sebab itulah Imam Syafi'i kata, in aradta ad-dunya fa'alaika bil Qur'an wa in aradta al-akhirah fa'alaika bil Qur'an wa in aradta bihima wa in aradtahuma fa'alaika bil Qur'an. Kalau nak kepada kebaikan dunia, tengoklah Quran. Kalau nak pada akhirat, tengoklah Quran. Kalau nak dua-dua, tengok dalam ni belaka. Kamar dia baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab tu mari kita tengok. Dia kata Rabbana wasi'ta kulla syai'in ilma. Ini dia. Ni doa para malaikat yang nak wi Allah Ta'ala itu wikan perkara-perkara yang dia nak ni doa ni. Tidak dah. Tak ada doa hak nak lebih molek pada ni. Ni orang hak makna kata makhluk hak ada setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang memikulkan arsyur Rahman, doakan dengan doa ni. Maka Tuhan wi ke dia. Maka kita sebagai hamba ni, Tuhan ada ayat kata ambillah doa ni, ambil guna hati ni duk ngaji. Lagu mana? Rabbana. Katanya Rabbana asalnya ya Rabbana, wahai Tuhan aku. Nampak tu tak? Hazahkan harfun nida
So apa nama harfun nida mana kata ya tu hazah tu be, wa tu be. Tinggal rabbana saja. Apa yang mana munada mudhaf. Mana kata tinggal wahai Tuhan tu, tapi apabila terjemah adalah rabbana tu asalnya ya rabbana. Nampak tu tak? Ha baik. Tuhan aku. Rabba mana Tuhan? Nah kita lah. Nah di sini tu klik pada malaikat lah. Tu mana kata rabbana. Wahai Tuhan aku. Tuhan para malaikat ada jagakan hamalatul arsh tadi itu. Kata ana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Mana kata meluaskan. Apa mana wasi'ta? Wasi'ta mana membukakan. Katanya apa nama di sini ni, mana kata Muqatil kata wasi'at kulla syai', yakni mala'ta kulla syai'in, memenuhkan oleh engkau wahai Allah akan tiap-tiap sesuatu minal hayawanat fil samawat wal ard. Hayawanat di sini makna kata perkara yang hidup, bukan makna menata. Hayawanat di sini makna perkara yang hidup, yang mempunyai roh. Sungguh wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabim mubin. Tuhan belaka dak rezeki ni. Hak ni Tuhan ayat atas bumi, di langit pun malaikat pun Tuhan juga merezekikan. Rezeki lagu mana malaikat malaikat tak makan tak minum, ada hak rezeki pese dia. Nampak ada tu? Bukan mana kata rezeki nanti makan minum sekarang, silap faham tu. Rezeki sihat tu panggil rezeki hak besar sekali ya. Nampak tu tak? Iman dan Islam tu rezeki juga. Nampak tu tak? Tu nak kita faham. Baik. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Kalimah rahmah ni mana kan? Ni doa dia. Ni doa panggil kalau dah bahasa orang mengaji pada doa utsana, doa puji Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suka sangat pujilah ni. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Apa makna rahmah? Rahmah di sini katanya para malaikat bermakna ni'matan. Makna nikmat. Makna kata mung tu ya Allah meluaskan, makna memenuhkan tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu ni makna semua daripada perkara makhluk lah kecil mudah utamanya hak yang bernyawa tu. Rahmatan, akan ni'matan, akan nikmat-nikmat yang manusia itu boleh duk mengsenir-senir di dalam nikmat tadi. Duk senir sungguh. Manusia ni apabila ada rahmat Tuhan ni, dia duk senir. Senir lain ni. Duk dalam kemewahan, duduk di dalam kesenangan, duduk di dalam keredaan. Itu dia. Kalau kita nak klik kepada diri kita, tapi belum tentu kalau nak kira balik Tuhan, terkadang nampak nikmat tapi Tuhan tak ada redha. Seumpama Tuhan kepada orang tak beriman, itu suku. Nampak tu tak? Baik. Wa ilma, dan ilmu. Ilmu di sini makna kan? Allah Subhanahu wa taala tahu kata setara mana. Tahu setara mana. Tuhan tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu setara manakah hamba dia yang ada di langit, ada di bumi ni, Tuhan nak menikmati sekadar mana, Tuhan tahu. Tuhan tahu belaka. Makna kata Tuhan tu nak tak tu kena pada tempat. Tuhan tu tak tu kena pada tempat. Tu tak? Tu. Kalaulah kita tahu begitu lalu dah, Allah Subhanahu wa taala ni meluahkan, makna memenuhkan tiap-tiap sesuatu, rahmat dia, makna nikmat dia dan ilmu. Makna Allah Taala ni meletakkan satu perkara tadi itu dengan ilmu dia. Apa orang ni boleh rezeki lagu ni, apa orang ni boleh rezeki lagu ni, apa orang ni pangkat tinggi, apa orang ni pangkat rendah, apa orang ni susah, apa orang ni kaya, apa orang ni cidik, apa orang ni tak cidik. Itu makna kata Tuhan bagi tu. Semua tadi tu Allah Ta'ala yang membagikan, letakkan. Di atas ilmu yang Allah Ta'ala itu tahu kata sesuai macam mana kepada makhluk tadi. Terkadang kita sendiri pun tak tahu. Kita sendiri ni orang hak kena ni tak tahu juga. Nampak tu tak? Sebab itulah kita jangan pandai tengok lekeh kepada orang bawah pada kita. Jangan kita tengok pandai deki kepada orang atas kepada kita. Jangan. Sebab tiap-tiap perkara tadi tu mari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tak.
jadi kena. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmati rabbika khairum mimma yajma'un. Makna kata kamilah yang mengakakkan hak ni, ya waktu turunkan hak ni, membagikan hidup pada dunia ni lagu mana, setara mana supaya nak jadi tupai boleh pergi mari. Boleh capur tangan pergi mari. Boleh ambil pedah setengah di atas setengah. Tu gitu. Bukan makna kata orang kaya tak kena tupai langsung orang. Tak. Bukan makna kata jadi doktor, jadi bomo tak kena tupai orang. Tak. Kadang sakit mari ke apa. Supaya. Sebab tu kita jangan pandai lekeh kepada orang bawah daripada kita. Jangan kita pandai, jangan kita berdeki kepada orang hak atas daripada kita. Hendaklah kita duduk tempat kita, syukur hak kita. Duduk tempat kita, syukur lagu mana? Tak kerja, tak pergi ke depan. Tak. Dalam arti kata kita buat, kita usaha, boleh setara kadar mana? Berdeki mana-mana? Nak nikmat habis orang, itulah. Hina lagu mana? Berasa kata kita ni megah di atas orang. Hak tu tak sewi ada. Nampak tu tak? Lepas tu, apabila tak ada tu, selamatlah kita. Sebab tu Tuhan kata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Lepas daripada ia puji Allah Ta'ala, panggil doa uthana, puji-puji Tuhan. Faghfir lilladzina tabu. Maka hendaklah mung itu ya Allah, ampunilah kepada mereka yang bertaubat. Malaikat berdoa kepada kita, kepada orang yang beriman. Katanya Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala, tokoh dalam masalah tafsir, dia kata faghfir lilladzina tabu ay tabu minasyirki. Bertaubat daripada menyungutu akan Allah Subhanahu wa taala dan rakan-rakannya. Mana kata dosa-dosa bawah daripada syirik tadi. Sebab syirik ni Tuhan tak mau nak ampun, tapi kalau dia taubat terapung. Nak rayak lagu mana? Seolah kata malaikat duk tolong berdoa, duk amin. Minta doa pula sekali lagi, nak Tuhan tu terima orang yang syirik, orang yang menyungutu Allah Ta'ala, nak Tuhan tu ampun ke dia. Katanya alim ulama, nak ayat atas sekali pun kita ni minta apung kepada Tuhan, tapi masalah dosa syirik tadi tu, Tuhan tu duk berasa lagi, nak murih lagi. Lalu ya ayat kata malaikat ni tolong doa pula sekali lagi. Ini dua. Mana dosa besar? Supaya dengan Nabi kita kah? Nabi SAW, walillahil mathalul a'la. Allah Ta'ala ni, kita tak kena ada banding dah. Tak boleh ada banding dengan apa. Tapi nak nampak pada masalah tafsir supaya nak kita terpaham tu kena. Halah mana? Tengok Nabi Wahsy yang bunuhnya pak saudara dia, iaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara dia pada peperangan Uhud. Setelah Wahsy masuk dalam Islam, Nabi kata mungkin jauh sikit. Ya masuk Islam dah, sedangkan Nabi sendiri kata al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapuskan kesalahan belum daripada tu. Akan tetapi perasaan hidup jauh sikit, aku malah nak tengok muka Nabi bil mu'minin raufur rahim. Dengan orang mukmin Nabi siaplah kasih saya. Nak kebaikan berlaku pada orang beriman. Akan tetapi haning. Lalu katanya alim ulama kata faghfir lilladzina tabu. Malaikat ni pula maaflah dia ya Allah, maaflah dia. Nak ayat tak malaikat hamalatul arsyid nak sayang dengan kita. Tapi kita tak tahu, tapi dia nak sayang dengan kita. Tak khabar. Apa tak khabar? Sebab tak ada mempunyai ilmu pengetahuan. Sebab tu insya-Allah malam ni kita boleh tahu dah kata orang nak sayang, malaikat nak sayang dengan kita ni biar. Nampak tu tak? Daripada hamalatul arsh, faghfir lilladzina tabu. Tu. Yakni katanya Sa'id ibn Jubair, yakni sebagaimana At-Tabari mengeluarkan perkataan dalam tafsir dia kata, "Aitabu minasyirk."
nak cabut diri dia daripada menyengutu Allah Ta'ala dan rakan-rakannya. Dosa-dosa lain-lain lagi itu. Itu dia. Baik. Wattaba'u sabilak. Wattaba'u sabilaka. Dan mereka wattaba'u. Biya wattaba'u, yakni mereka daripada kalangan orang-orang yang beriman yang mengikuti jalan engkau. Sabilaka. Jalan ni engkau, pia jalan ni engkau. Mari kita tengok ulama yang tafsirlah mana. Yakni katanya Qatadah Ibn Da'am As-Sadusi, salah seorang daripada tokoh ulama tabi'in, anak murid Abdullah bin Abbas. Tabari kata, dia wari pendapat ni dalam tafsir dia, kata wattaba'u sabilaka, qala Qatadah, berkatanya Qatadah, ai ta'ataka. Sabilaka ay ta'ataka, makna kata mereka ini turut jalan ni nak taat akan dikau. Makna kata ya salah dah tu ya Allah, ya salah dah, lalu dia sendiri pun nak paling diri dah daripada tu, wila maaf dia, dia nak taat dah kamu tu, lepas daripada dia tak setaat padamu, deraka padamu, dia nak taat padamu dah, wi maaf lah ke dia. Tapi syarat ulama kata, syarat lah mana? Syarat kata kita tu kena gerak dulu. Gi pada ayat mana? Gi pada ayat kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tak sena buat gapo lagi, tak sena ubah tak nak gapo, malaikat dia nak dulu. Kena ubah oleh diri dia. Mau nak ke tak? Kalau tak siap, saya kata nak. Kenapa dah tu? Maka kena tahakkukkan. Tahakkuk apa? Berasa an-nadam. Apa makna nadam? Berasa sesal. Aku duk main benda-benda syirik-syirik dengan Tuhan ni, berasa duk menengok-menengok, berasa duk menujung-menujung, main hatu setan, main sedara pak tak sedara pak, berasa aku ni tak sah lah ya Allah, tak sah lah. Lalu malaikat hamalatul arsh, ya hamba ya Allah, mu nampak dia, mu tahu dia, ya nak taubat tu, wilah maaf dia. Gitu rupa. Depan masa kita, masa dulu kok main dengan pelak-pelak lah, jahiliyah dulu, musyrikun dulu teruk lagi. Tu nak nampak gambar dia. Nampak tu tak? Tu dia. Dan dia itu nak klap tu nak kembali dah, wattaba'u sabila, kerana ikut dah jalan yang taat engkau. Lepas daripada tu malaikat kata waqihim azabal jahim. Allahu akbar. Waqihim, dan selamatlah mereka itu olehmu ya Allah, selamatlah olehmu ya Allah akan mereka itu. Waqi makna kata jagalah, selamatlah mereka itu ya Allah, selamatlah olehmu ya Allah akan mereka itu azabal jahim, akan azab seksa seksa api neraka jahannam. Sebab apa Allah Ta'ala menutupkan ayat yang ketujuh ni daripada suratul Ghafir dengan waqihim azabal jahim, daripada doa malaikat hamalatul arsh. Sebab apa? Sebab kata natijah hak dapat, ganjaran hak akhir sekali dapat, kan? Bagi orang yang bertaubat dan ikut jalan yang engkau kepada syurga, barulah dapat kejayaan. Ayat mari tafsir kata faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Ta'ala as-salamah wal afiyah. Makna kata siapa dia boleh najahkan diri dia daripada api neraka, maka orang itulah berjaya. Orang itulah berjaya. Faqad faz, maka orang itulah berjaya. Sebab tu malaikat ni berdoa kata waqihim, ya Allah, muwi apung dah dia, wi maaf dah ke dia. Nah, sebab dia itu nak taubat dah denganmu, sebab dia taat, nak turut jalan yang taat dah, tak sedah tak molek. Natijah ya Allah, natijah ya Allah. Jangan. Kalau maaf saja tak masuk syurga tak ada ya Allah. Nak pesan ni. Waqihim azabal jahim. Makna kata waqihim azabal jahim. Ya Allah, masuklah mereka itu dalam syurga dan jauhlah mereka itu daripada azab api neraka. Daripada mana? Daripada azab api neraka jahim. Salah satu daripada neraka namanya jahim.
Tu makna kata Jahannam tu lah. Jahim. Tu neraka yang berbakar-bakar, bernyala-nyala. Tidak ada dah dalam tu malaikat api. Tu. Lalu malaikat tu suruh jauhkan. Waqihim azabal jahim. Jauhlah mereka itu daripada azab api neraka Jahannam. Itu doa malaikat kepada kita. Syarat we ada sani. Ada ke apa? Adanya nak at-taubah. Satu. Yang dua, ittiba' sabilillah. Sabilallah. Ikut akan jalan Allah Ta'ala. Jalan ta'at ke Tuhan tu. Ikut tu. Barulah hasil doa para malaikat itu kepada kita. Hasil itu doa para malaikat hamalatul arsh kepada kita. Maka setelah daripada Allah Subhanahu wa taala royak kepada kepada kita, kata malaikat tu nak sayang kita, malaikat tolong doa kepada kita, malaikat itu duk salah kata kalau bahasa kita duk daya tu dia wi maaf kepada kita, selamatkan kita daripada api neraka. Lalu ayat lagi, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Apabila ia berdoa pula lagi, suruh masukkan kita dalam syurga adnin. Gapo ke syurga adnin ya Allah Subhanahu wa taala wayak dalam Quran? Dan kenapakah malaikat itu berdoa kepada Allah supaya nak manusia yang beriman tadi itu yang dia itu bertaubat diri itu masuk duduk dalam syurga ni? Apa hakikat Jannatu Adn? Insya-Allah pada perjumpaan lagi semalam esoklah insya-Allah taala, insya-Allah kita akan tengok pentafsiran daripada surah Ghafir, kata apakah hakikat Jannatu Adn, sebagaimana syariat kita nak kita tahu. Dan kenapa Rusia para malaikat itu doa supaya nak manusia itu boleh masuk syurga Adn. Ada gapo dalam itu? Hakikat dia gapo? Mari kita tengok kata syariat kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kita macam mana. Itulah sedikit daripada pentafsiran daripada ayat surah Ghafir pada perjumpaan kita malam ni. Mudah-mudahan ayat Al-Quran itu menjadikan panduman hidup kita, hidayah dalam masalah hidup kita, dan menjadikan dia itu sebagai tukang gue bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hujjatun lana la alaina. Jadi hujjah bagi kita, manfaat bagi kita, bukan hujjah di atas kepala kita. Itu kita tak mau. Itulah kita pohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir ini, marilah sama-sama kita berdoa supaya majlis pengajian kita ni dikekali oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat manfaat kepada sekalian ummah, dan sama-sama kita sebarlah pengajian kita kepada saudara-saudara kita supaya dia dengar ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah, ambil daripada ulama-ulama al-mu'tabar. Dan jangan lupalah kita itu sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dengan tenaga kita, harta kita, membantukan setengah di atas setengah terhadap pengajian kita. Itu adalah kebaikan yang kita itu nak dapat dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullahu khairan.